Masa peringkat permulaan tu, virus ni kita tak kenal sifat dia. Kita masa tu masih mempelajari dari negara-negara luar, termasuk Korea, di mana disebabkan kluster di gereja menyebabkan penyebaran yang amat luas, ya. Malah negara-negara lain macam Arab Saudi pun telah membuat satu fatwa menjaga nyawa itu lebih penting. Ya, dalam keadaan itu sembahyang jemaah tu dah jadi secondary. Menjaga nyawa itu lebih penting. Betul. Jadi nak melawan COVID, iaitu musuh yang kita tak nampak, kita perlukan latihan. Pasal bila kita tak nampak musuh itu, musuh menyelinap di mana-mana. Dia tunggu saja kita alpa. Yang kedua, anggota kesihatan yang merawat itu kena pastikan selamat. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Di Malaysia tidak ada satu pun anggota kesihatan yang merawat pesakit COVID di ward COVID dapat jangkitan COVID. Alhamdulillah. Ada juga anggota kesihatan yang dapat COVID tapi bukan di dalam hospital. Dia dapat di luar. Mungkin dia pergi tak mana-mana. Dia dapat. Tapi tidak semasa merawat COVID. Dengan pengorbanan macam ni, apa cabaran dia sebenarnya? Banyak cabaran, terutamanya lagi segi kesediaan mental anggota-anggota kesihatan. Bagi anggota kesihatan itu sendiri, bila mereka bertugas, ada kerisauan lah. Ada kata, saya ni nak balik rumah. Doktor nak balik rumah, nurse nak balik rumah. Adakah saya terus boleh jumpa isteri saya atau suami saya? Bolehkah saya peluk terus anak saya? Jadi itu semua kerisauan. Ada juga yang sanggup balik saja, mereka tak jumpa anak dulu. Dia kena mandi dulu. Yang ada pula berkorban, mereka kalau boleh dia tak balik. Dan kita juga terima kasih ada beberapa pihak tertentu yang menyediakan penginapan bagi jururawat dan doktor ni. Kalau lain-lain cabaran yang kita hadapi adalah dari segi keperluan peralatan. Kita memerlukan alat bantuan pernafasan yang secukupnya. Kita perlukan alat ventilator. Isu yang kita hadapi, di mana kita boleh dapatkan ventilator? Yang memerlukan alat ventilator bukan Malaysia saja. Seluruh negara di dunia. Allahu Akbar. Seperti juga ventilator. PPE adalah satu barang yang susah nak dapat. Jumlah tu sedikit, permintaan tinggi. Harga akan melambung. Jadi itu satu tekanan pada kita. Betul. Jadi kita berbincang dengan Majlis Keselamatan Negara yang amat berhormat Perdana Menteri meluluskan pembelian darurat. Dan ada juga ketikanya alat pernafasan tu dah dibeli tapi tak boleh hantar ke Malaysia kerana tak ada penerbangan. Nak hantar dengan apa? Jadi dalam menghadap peperangan ni, jawapan tidak boleh itu tidak patut berlaku. Jadi kita kena berusaha di mana pihak kerajaan bersetuju adakan satu penerbangan khas bawa alat-alat tadi ke Malaysia untuk rakyat Malaysia. Dalam menangani COVID ini, kerjasama multisektoral amat penting. Sebab kita lihat pada satu ketika ramai pendatang tanpa izin ditahan positif. Jadi ini menimbulkan tekanan pada hospital. Alhamdulillah sebab kita ada hospital Maim tu boleh menampung semua. Dan dengan kerjasama semua, Hotel Maim tu menjadi one stop center. Kita ada polis, kita tentera, kita barricade whole kawasan dan alhamdulillah akhirnya kita boleh kondon. Jadi di sini saya ambil kesempatan sekali lagi, apabila kita sentiasa menyebut tentang frontliners, saya ingin menyebut tentang backliners lah Ustaz. Frontliners mereka yang berdepan one to one dengan pesakit, tapi backliner juga antara yang penting. Backliner ni adalah anggota kita yang menyediakan data. Di mana tadi kluster ada? Apa strategi nak lawan musuh ni? Di mana kita nak kondon? Di mana nak lockdown? Jadi saya nak jelaskan sini, backliners sama penting dengan frontliners. Setiap hari akan ada dibuat press conference oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Nak buat press conference, mesti ada data. Situasi negara, seluruh daerah, hospital, klinik dan sebagainya. Banyak nak tahu. Jadi backliners yang menyediakan. Bertegur rumus lah. Allah. Kita memang merayulah rakyat Malaysia, patuhlah SOP. Patuhlah SOP dan patuhlah SOP. Apabila mereka tidak patuh pada SOP, apa berlaku sekarang? Kluster Tawar, kluster Sibagangga, itu menimbulkan satu bebanan lah. Tapi bebanan yang mesti ditanggung, mesti dilaksanakan. Active contact tracing kena buat. Sama ada kita nak sampai habis. Jadi apabila rakyat tidak patuh kepada SOP, kesannya amat luas. Seluruh negara. Jadi kita memang merayu Ustaz. Memang merayu kepada semua rakyat Malaysia patuh kepada SOP. Alhamdulillah kita dikurniakan dengan frontliners dan backliners yang cukup hebat pengorbanan mereka.
Dalam suasana pandemik COVID-19 ini, ada beberapa norma baru yang perlu kita patuhi. Antaranya ialah cara pengurusan jenazah pesakit COVID-19 yang mana saya yakin tak ramai orang yang tahu. Dan tahukah anda urusan ini agak rumit? Inilah cabaran yang dihadapi oleh sebahagian frontliner kita. Anak ayam turun 9, mati seekor, tinggalnya 8. Akan bekalan hari kemudian di dalam kubur berdindingkan papan. Cara pengurusan bagi jenazah pesakit COVID-19, orang beragama Islam ataupun bukan Islam lebih kurang sama. Jadi kalau di hospital, sebaik-baik saja pesakit itu meninggal, mereka akan dibungkuskan. Dan yang terakhir, kita hanya tayamum saja, Ustaz. Tak ada mandi, tak ada apa. Dan bukan tayamum kepada jenazah tadi, tayamum di plastik luar. Dan apabila jenazah tadi telah ditayamumkan, jenazah itu tidak boleh dibuka dan terus hantar kepada tempat jenazah untuk dikebumikan. Maknanya tak boleh lagi ada orang buka. Sebab di kulit mereka pun ada virus COVID. Dan juga bila mereka telah meninggal tadi, mereka buat swab di bendali-bendali yang keluar dari mulut dan sebagainya, ada virus COVID. Jadi penemuan itu merupakan satu penemuan yang amat penting bagi kita. Sebab itu kita cepat-cepat Kementerian Kesihatan cepat-cepat membuat satu cadangan terhadap perkara tersebut dan membentangkan kepada JAKIM, di mana JAKIM telah memanggil semua Sahibu Samaah seluruh Malaysia memutuskan perkara tersebut untuk dijadikan fatwa. Untuk dijadikan fatwa. Dan kita pun buat SOP kalau ada kematian di luar hospital. Kita tak pasti sama ada dia COVID ke bukan COVID. Jadi terpaksa dibuat ujian-ujian tertentu. Memastikan dia bukan COVID. Kalau bukan COVID saja, baru urusan jenazah seperti biasa. Tapi sekiranya COVID, sama SOP dia. Kita kena hidup dengan norma baru ini. Kita kena hidup dengan COVID sekurang-kurangnya setahun. Ataupun sekurang-kurangnya, maksud saya, sehingga negara di dunia ini menemui vaksin. Di mana buat masa ini, satu-satunya vaksin yang ada adalah penjarakan fizikal, mask dan cuci tangan. Masya Allah, tabarakallah. Kisah-kisah mereka cukup hebat dan membakar semangat kita yang mendengarnya. Hanya Allah sahaja mampu membalas setiap jasa dan pengorbanan mereka. Untuk semua frontliner, dari kami di Demi Pengorbanan, untuk pengorbanan anda, salute.